Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa man tabi'an wa wala. Alhamdulillah, kita teruskan kita pergi kelas tafsir satu hari, satu ayat. Kelas tafsir satu hari, satu ayat je. Kan kelas tafsir larut malam. Kenapa? Sebab kalau boleh biarlah kita tutup malam kita ni dengan memahami apa yang Allah turunkan. Baik. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita dikejutkan dengan satu isu seorang anak muda kita yang mencabar Allah ataupun memaki Allah, memaki Nabi kita kan, dan akhirnya dipukul dan ditangkaplah. Benda ni berlaku sebab apa? Sebab kita tak memahami ataupun mendalami apa yang Allah turunkan. Sebab itulah benda ni boleh berlaku dalam negeri Islam di waktu selepas kita meraihkan haji. Kan, saya tak pasti kenapa dia buat begitu, adakah ada masalah sebagainya, tapi yang pastinya benda itu dah berlaku. Dan yang pastinya kita kena berdoa moga-moga takkan berlaku pada kita punya keluarga dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan, sebagai seorang ayah, seorang ibu, ya, apa yang kita nak sangat daripada anak kita sampai di saat akhir kita pejamkan mata. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, apa yang kita nak daripada keluarga kita, terutama anak kita lah, dan sampai waktu kita pejam mata buat selama-lamanya. Saya yakin seorang ayah, seorang ibu, dia nak anak dia menjadi imam sembahyang jenazah dia. Saya yakin seorang ayah, seorang ibu, dia nak anak dia menjadi imam sembahyang jenazah dia sebagai imam. Sebab itulah kelas al-imam ni dia buat bukan sekadar mengajar tajwid, dan dia juga buat untuk anak ni ataupun orang lelaki ni boleh menjadi imam sembahyang jenazah. Kenapa? Sebab walaupun Masjid Surau ada buat khusus sembahyang jenazah, tapi tak dia buat secara perseorangan. Dan dalam kelas mengaji al-imam, pesertanya 21 orang paling maksimum, dan setiap peserta kena boleh pergi ke depan menjadi imam sembahyang jenazah. Kan, cuba perhati, waktu sembahyang jenazah dibuat di mana-manalah di Masjid Surau yang betul-betul ni, kan, kebanyakan apa yang berlaku, waris tu kadang-kadang dia takut-takut, dia nervous, dia lupa, dan dia tak proper nak buat. Kadang-kadang waktu dia takbir tu orang masih tak bersedia. Kenapa? Tak pernah belajar secara praktikal. Sebab itulah kelas mengaji al-imam buat kelas mengaji, belajar tajwid sebagainya, dan dia buat praktikal sebagai imam. Kan? Dan itulah harapan seorang ayah, seorang ibu untuk daripada anak dia. Dia nak anak dia berdiri depan dia waktu dia terkujur kaku menjadi jenazah. Betul tak? Kan? Baik. Jadi malam ni kita terus kepada ayat yang ke-59, surah Al-Baqarah ayat yang ke-59. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Sadaqallahul azim. Fabaddala alladhina zalamu. Orang Yahudi, fabaddala alladhi, mereka menukar orang-orang yang zalim. Zalamu ni merujuk kepada orang Yahudi. Kenapa? Sebab orang Yahudi Allah perintahkan untuk sebut la ilaha illallah ataupun istighfar. Waktu orang Yahudi menang, dapat kemenangan, dia selepas mereka sesat selama 40 tahun di padang pasir dengan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Musa telah wafat sewaktu mereka sesat itu. Allah beri mereka kemenangan dalam perang, kan, untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan bila dapat menang tu, Allah kata sebutkan la ilaha illallah ataupun istighfar, akui dosa masing-masing walaupun dah menang perang tu. Orang Yahudi tak nak. Dah menang perang, dah sesat 40 tahun, menang perang dengan Nabi Yusha bin Nun, kan? Bila diminta, diarahkan perintah untuk sebut la ilaha illallah, simple dia. Astagfirullah, apa susah? Kita hari ni sebut astagfirullah pasal apa kali? Banyak kali kita sebut. Kan, kita sebut la ilaha illallah, apa kali kita sebut? Banyak kali kita sebut. Ya asyhadu an la ilaha illallah, apa kali kita sebut? Banyak kali kita sebut. Susah ke? Tak susah. Kan? Dan Yahudi, orang Islam, walaupun agamanya agama Nabi Musa, syariat Nabi Musa, tapi orang Islam. Sebab semua agama daripada Nabi adalah Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam, kata Allah. Kan? Baik. Jadi orang Yahudi sekadar perlu sebut benda yang biasa dia sebut. Kalaulah sebut benda yang pelik-pelik, sebut bahasa Rusia ke bahasa Jerman ke, lainlah cerita. Kita susah, mungkin kita punya lidah tergeliat nak sebut. Tak pernah sebut. Tak. Ini benda yang biasa dia sebut. Kan? Sebut la ilaha illallah. Apa susah kan? Tapi Yahudi punya dah degil, punya hati keras, dan lebih ego dia tu tak nak sebut. Kan? Baik. Sebab disebut dalam ayat yang sebelum yang ke-58, Allah sebut waqulu hittah. Waqul hittah tu merujuk kepada la ilaha illallah ataupun istighfar ataupun mengakui dosa. Yahudi tak nak. Dia kata hittah ni apa? Dia kata hittah ni hintah. Hintah ni daripada gandum. Hintah ni pada dalam bahasa Arab maksudnya gandum.
Hinthah astaghfirullahalazim ataupun la ilaha illallah, tapi hinthah gandum. Dan dah kenapa pula sebut gandum pula? Nampak perangai Yahudi kan? Baik. Kemudian sepatutnya Allah kata wadukhulu baba sujadah, masuklah dalam ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan kamu sujud, dalam keadaan kamu ni merendahkan diri, mengakui kesilapan, mengakui kelemahan, mengakui kemenangan daripada Allah. Dia tak nak, ya. Qala ghairal ladzi qila lahum fa anzalna qala ghairal ladzi qila lahum. Diperintahkan, Allah perintahkan Yahudi sebut la ilaha illallah astaghfirullah, dan dalam keadaan sujud ataupun merendahkan diri, dia orang tukar. Apa dalil ladzi? Dia tukar. Kan patutnya dia rukuk ataupun sujud ataupun dalam keadaan dia orang merendahkan diri, dia tidak, dia masuk membuntut. Masuk ke belakang. Kan dia pusing badan dia. Lepas tu kita tunduk begitu. Contohnya kita lalu depan ayah kita, kita tunduklah, tanda hormat, bukan tanda kita kita sembah, tidak, tapi tanda hormat. Kan? Ini tak, dia pusingkan punggung tunjuk kepada ayahnya. Begitu orang Yahudi perangainya. Kan, baik. Kemudian apa kata Yahudi lagi? Bila Nabi Musa kata Nabi Yusha kata sebut hinthah. Hinthah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Yahudi kata ni mesti dia orang main dengan kita ni. Nampak? Kita tuan-tuan, kalau kita dengar bacaan Al-Quran, kita tak berani nak kata begitu. Tak berani kita, kecuali kalau kita ni hilang akal lah, hilang kewarasan. Kan? Tapi alhamdulillah setakat ni semua kita normal ni tak? Kita takkan sebut begitu. Yahudi tak, dia sanggup buat tukarkan ucapan tu. Baik. Kemudian fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam. Ya, kemudian kami turunkan azab daripada langit. Baik. Rijzam ni fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, kami turunkan ke atas mereka yang zalimi diri mereka, rijzam. Rijzam ni merujuk kepada taun. Macam hari ni lah kita kena wabak, ni adalah tanda Allah marah. Pada siapa yang degil, Allah marah. Pada siapa yang insaf, pada siapa yang bertaubat, pada siapa yang tak berdosa waktu Covid ni berlaku, siapa yang waktu Covid ni berlaku dan dia masih ngadap Allah, masih rendah diri pada Allah, masih taat pada Allah, dia kena Covid, itu dikira sebagai Allah tinggikan darjat. Siapa yang waktu Covid ni datang kan berlaku, tapi dia masih ingkar dan mungkar kepada Allah, dalam keadaan sakit sebagainya, dia masih ingkar dan mungkar kepada Allah, tak semayang. Dan ramai hari ni orang dalam hospital tak semayang, kan? Orang itu apa yang kena pada dia dikira sebagai istidraj ataupun dikira sebagai azab. Ya, itu perbezaannya. Baik. Kemudian waktu itu disebut dalam kitab tafsir, bila turun taun atau wabak pada zaman itu, kan dikatakan 70,000 orang mati dalam masa tempoh sejam. 70,000 mati. Kita hari ini alhamdulillah 30,000 saja dalam 2 tahun, lebih kurang 30,000 lebih yang meninggal sebab Covid. Kan, bukanlah alhamdulillah, cuma maksudnya kuranglah daripada 70,000 orang Yahudi itu. Ya. Jadi apapun kita ucapkan takziah pada keluarga yang telah kehilangan ahli keluarganya. Baik. Kemudian rijzun juga bermaksud marah, kemurkaan. Kan, tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah Allah murka kepada kita, Allah marah kepada kita. Tapi apa yang kita ada tidak diambil. Apa yang kita tak suka Allah tak bagi. Tapi Allah murka pada kita, contohlah kita ada dosa, Allah marah pada kita. Kita pun tahu apa yang kita buat, semua orang tahu. Masa-masa semua tahu. Kan, cuma tak ada yang bau je. Kalau dosa tu ada berbau, tentulah tak siapa yang nak dekat pada kita ni. Ya, sebab kita ni masing-masing berdosa. Baik. Katakanlah kita ni berdosa dan Allah kita tahu Allah tu Maha tahu apa yang kita buat. Kan? Dan kita tahu Allah marah pada kita. Kita senang hati tak? Sebagai seorang yang waras, berakal, dia takkan senang hati. Yang normal dia takkan senang hati. Contohlah, mak ayah dia tak suka pada dia, marah pada dia, terkasih hati dengan dia. Sebagai seorang anak yang baik, yang soleh, kan, dia akan rasa gerisah. Kan? Mak ayah tak suka pada dia, isteri dia tak senang pada dia, anak tak senang pada dia, suami tak senang pada dia. Kan? Begitu. Baik. Itu tuan perempuan, maksudnya, bila kita ni buat sesuatu dosa, Allah marah. Walaupun Allah tak murka, walaupun Allah tak turunkan azab, tapi Allah marah. Kan? Dan marah tu sebagai kita seorang hamba, kalau kita ni normal dan waras, kita akan cuba elakkan daripada dimarah oleh Allah. Baik. Dimakan yafsuqun, apa yang mereka fasikkan, apa yang mereka tinggalkan daripada perintah Allah. Allah kata sebut hinthah. Hinthah maksudnya sebut la ilaha illallah ataupun istighfar. Rendahkan diri, mengakui dosa, tapi tidak. Yahudi tukar. Kan, baik. Kemudian yafsuqun juga bermaksud meninggalkan perintah Allah dan membuat apa yang Allah larang. Baik.
Dan sebelum penutup, alhamdulillah hari ni malam ni kita buat 10 minit saja, tepat, alhamdulillah. Baik, sebelum penutup kita baca balik ayat tadi. Moga-moga kotlah ini ayat terakhir kita dapat baca ya, sebelum kita pejamkan mata. Baik, Asyaitanirrajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Sadaqallahul Azim. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-60 insya-Allah. Kan, pada siapa yang ikut kuliah ni daripada awal dan dia hafal satu hari satu ayat, insya-Allah kita dalam track yang betul untuk hafal seluruh Al-Quran selepas mungkin 4 tahun dah mungkin. Kita ada 6,000 ayat, mungkin 4-5 tahun baru kita hafal keseluruhannya. Paling kurang kita hafal dalam keadaan kita faham. Kan, dalam keadaan kita tak penat. Ya tak? Kan, kalau umur panjang insya-Allah. Jadi jumpa lagi pada malam esok. Al-Imam bukan sekadar mengaji. Apa maaf, apa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.